Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada pagi yang mulia ni. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan, memberikan kepada kita afiat untuk terus menjalani kehidupan yang berbaki ini. Dan semoga Allah taala menghindarkan kita semua daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Seperti mana yang kita maklum, COVID-19 sudah mulai masuk ke negeri Perlis ni, dan kawasan Sanglang dah kena temko oleh kerajaan negeri. Jadi itu semoga Allah Ta'ala beri kemudahanlah pada perkara tersebut. Kita tidak menginginkan benda-benda yang buruk berlaku, tapi dia satu benda yang kurang sedap lah, ataupun kurang selamat sikit bila mana berlaku keadaan seperti itu. Jadi seperti mana yang sudah maklum, 28 hari temko akan berlaku. Maknanya kawasan tu tak dapat kita lalu, orang sana pun tak dapat keluar. Dan semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat lah. Dan saya sendiri pun dah tak bertugas lah di masjid, sebab saya jadi imam Masjid Nurul Muttaqin, COK lah. Okay. Orang panggil COK, orang perkenalkan saya dengan COK dulu. Jadi kita banyak kali sebut COK. Okay. Jadi masjid tu saya tak bertugas bermula hari Jumaat baru ni. Dan alhamdulillah lah, saya punya kuliah pun tak banyak kawasan tu. Okay. Cuma kalau ingat dulu mula-mula datang ke Perlis ni, arahan Jaib untuk saya bertugas di Masjid Ar-Rahman Kuala Sanglang. Betul-betul kawasan tu. Kalau betul saya dihantar ke situ, memang duduk situ tak boleh keluar pula. Okey. Nasib baik saya cepat duduk sini. Saya datang-datang Perlis tu, saya duduk dekat Kesik dah. Okey. Jadi tak dapat buat apa-apa. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat je lah. Okey. Jadi itulah yang kita tengok. Nampak macam nak pulih, tapi tiba-tiba ada balik keadaan yang kurang baik. Okay. Jadi tak pastilah sejauh mana benda tu akan berlaku. Cuma kita mohon supaya Allah Ta'ala beri kepada kita semua ni afiat dan juga keselamatan. Okay. Bila mana sebut tentang penyakit COVID-19 ni, saya nak sebut sikit lah sebelum pada kita sambung 40 amalan mudah menurut sunnah ni. Okay. Dia, kalau tuan-tuan tengok, bila mana berlaku penyakit ni, ada satu kumpulan di dunia, di Malaysia kita ni pun salah satulah, dia percaya penyakit ni konspirasi Yahudi dan juga salah satu gerak kerja Dajjal. Okay. Dan ramai jugalah yang percaya, kata penyakit ni dia bukan penyakit yang semula jadi, dia penyakit yang dicipta, yang merupakan satu gerak kerja untuk buat perang saraf.
Kalau tengok penyakit ni bermula di Wuhan, China, dan sebelum pada tu dari segi orang kata apa suasana politik, China dan juga Amerika Syarikat ni dia ada perang dingin. Jadi ramai duk percaya. Ada yang percaya konsep yang pertama penyakit tu dicipta di Amerika Syarikat, yang percaya macam tu. Lepas tu untuk jatuhkan ekonomi dia orang, hantar penyakit tu ke sana. Itu yang pertama, wajah pertama. Wajah yang kedua kata penyakit tu China yang buat, nak hantarkan Amerika tapi tak sempat hantar, dia orang tak sempat cover, dia orang pula hancur. Macam-macam lah. Okay. Dan ada yang kata penyakit tu ditaja ataupun dibuat oleh WHO sendiri. Macam-macam lah. Konspirasi ni macam-macam. Okay. Cuma kalau kita tengok negara-negara yang dikatakan sedang bertelagah dan pihak yang dikatakan mencipta benda ni, contoh Amerika Syarikat, dia sendiri pun tak dapat kawal penularan di negara dia. Sampai kes kematian 500,000 lebih. Okay. Kalau dia cipta, negara dia hancur. Macam tak logik juga. Okay. Dia yang cipta, dia yang hancurkan negara dia. Okay. Dan kalau kata Yahudi yang cipta, Israel yang cipta, Israel pun mengalami isu yang sama, penularan yang luar biasa. Okay. Saya tak pastilah sejauh mana kajian, tapi kalau tengok benda ni, saya rasa nak sebut tu sebab ada ustaz-ustaz yang suka sebut juga benda ni. Yang percaya, yang kata WHO ni ialah satu badan yang berlakon lah atas dunia ni. Berlakon atas dunia. Dia create penyakit, dia create ubat. Dia buat penyakit, dia buat ubat. Dia buat penyakit, dia buat ubat. Itulah salah satu jenis serangan. Tapi wallahu a'lam, saya nak kata pasti tak pasti tu tak berani nak kata lah. Okay. Cuma kumpulan ni dia selalu guna hadis Nabi yang Nabi sebut la adwa wala tirata wala ghul. Itu hadis. Nabi kata tidak ada penyakit berjangkit, tidak ada sial burung ataupun sial binatang, dan tidak ada juga ghul. Ghul ni hantu, kepercayaan hantu. Okay. Dalam hadis tu Nabi sebut tidak ada penyakit berjangkit. Jadi dia orang guna dalil tu lah, penyakit berjangkit tu tidak ada. Okay. Tapi kalau tengok hadis-hadis yang lain, Nabi sebut tentang macam mana nak menghadapi penyakit berjangkit tu. Nabi sebut jangan letakkan kumpulan unta yang sihat dengan unta yang sakit untuk mengelakkan penularan penyakit. Nabi sebut tentang bila mana dengar satu tempat tu kena wabak, jangan kita masuk dan orang tempat tu jangan keluar. Jadi kefahaman yang betul daripada hadis tu kalau kita tengok para ulama sebut, maksud perkataan la adwa. La adwa tu tidak ada kuasa pada penyakit berjangkit. Itu terjemahan yang tepatnya. Maknanya penyakit berjangkit tu dia tidak ada kuasa yang boleh memusnahkan manusia. Cuma kalaulah dia boleh memudaratkan, itu datang daripada keizinan Tuhan sendiri dan juga datang daripada kecuaian manusia. Sebab tu kalau kita tengok hadis berkaitan dengan takdir, beriman dengan qada dan qadar, kan? Hadis Nabi sebut beriman dengan qada dan qadar ni, banyaklah hadis tu. Banyak orang dia silap faham, dan kerana hadis tu juga kalau tengok keluarnya kelompok-kelompok murjiah yang menolak takdir 100% ataupun kumpulan yang berserah pada takdir 100%. Dia macam ni yang kita kena faham. Allah Ta'ala ni dia buat baik, dia buat buruk. Cuma baik dan buruk tu berlaku di atas khiyaratul insan, pilihan manusia tu sendiri. Sejauh mana manusia itu memilih untuk jadi baik ataupun benda-benda yang boleh buat kebaikan, ataupun manusia itu pilih benda-benda yang boleh mengarahkan kepada keburukan. Maknanya Allah Ta'ala jadikan, kita guna istilah yang agak lebih mudah kita faham, pemboleh ubah. Bukan pemboleh ubah yang kita belajar sains tu. Okay. Pemboleh ubah ni maksudnya hukum sunnatullah ataupun hukum alam lah kalau kita sebut. Bila mana seseorang tu dia buat jahat, akan berlaku dan akan tertimpa lah atas diri dia tu kejahatan. Umum tu semua manusia percaya. Islam ke, kafir ke, semua percaya kaedah tu. Mana-mana orang yang buat jahat, kalaulah dia tidak dibalas dengan kejahatan dalam masa terdekat, tapi kita pasti dia akan pasti dibalas juga. Itu semua. Kalau Hindu dia percaya karma, hukum karma dia bagi. Maknanya bila mana kita buat jahat, lambat ke cepat kita akan kena.
Jadi Allah Ta'ala dia buat benda tu. Bila mana kita buat baik, maka kita akan dapat balasan kebaikan ataupun penjagaan. Dan bila mana kita buat, orang kata apa, keburukan, kita akan dapat. Ini benda kena beza antara takdir dengan musibah. Musibah ketetapan yang tak akan dapat dielak, tak akan dapat dielak walaupun kita tu baik ataupun okey, tak ada masalah. Jadi contoh sakit yang tak tahu daripada mana tiba-tiba Tuhan kenakan kepada kita. Ada orang dia fikir dekat mana sebab ataupun apa punca yang menyebabkan saya ni kena sakit. Memanglah ada sebahagian orang cakap ataupun para ulama pun sebut antara sebab kita kena sakit ni boleh jadi juga kerana dosa-dosa kita. Tapi kita kena tengok di sana adanya cerita orang-orang soleh yang kena sakit. Antaranya Nabi Ayub kena sakit. Takkan kita kata Nabi Ayub tu hidup bergelumang dengan dosa lalu kena sakit? Tak juga. Mana kita kata sakit tu ialah musibah. Tapi macam mana kita menghadapi kesakitan ataupun kita menjalani kesakitan, itu yang disebut dengan takdir. Ada orang dia menjalani kesakitan tu dengan dia redha. Berubat tapi mulut tak celupar, taklah orang kata apa merungut, kata Tuhan tak adil apa semua, tak ada. Dan ada orang yang kena sakit, bila mana dia kena sakit, dia mulut dia ke arah tu nak bercakap, rasa macam Tuhan tak sayang dia, rasa macam putus asa, ada siapa nak tukar agama. Itu kita yang pilih, lalu kita menatijahkan benda yang apa yang telah kita buat tu. Kita buat macam tu, maka kita dapatlah benda buruk seperti itu. Sama juga contoh lain, nak bagi nampak lebih mudah. Contoh, orang yang naik kenderaan, bacalah doa yang Nabi ajar, sekian-sekian. Banyaklah doa Nabi ajar. Ataupun orang yang naik kenderaan, dia baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dia baca. Bila mana dia baca, dia bawa kenderaan, dia accident. Dan ada satu lagi contoh, tak baca apa-apa, accident juga. Dua-dua accident. Yang baca doa pun accident, tak baca doa pun accident. Itu dia panggil musibah. Apa beza dengan yang accident baca doa dengan yang accident tak baca doa? Beza yang accident baca doa tu, dua-dua hakikatnya dua-dua accident lah. Yang baca doa tu, dia accident, tapi accident dia tu tidak menjauhkan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, masih lagi mengikat hubungan dia dengan Tuhan. Maknanya bila lepas daripada dia kena accident tu, dia sedar, dia teringat dia baca doa tu, Jadi bila mana dia teringat tu, dia akan nampak bahawasanya Allah Ta'ala tu masih lagi nak beri pada dia kebaikan. Tapi ada sebahagian orang dia accident, dia tak baca apa-apa, dia lalai lah. Jadi boleh jadi accident tu berlaku kerana kelalaian dan kecuaian dia. Dan lepas daripada tu dia jadi macam, ada setengah orang dia accident, dia macam nak cari salah. Kat mana salah? Salah aku ke, salah kereta ke? Andai kata dia terbabas seorang diri, tak ada kereta yang langgar, dia akan cari salah jalan ni tak kata. Dia jumpa, last sekali dia jumpa yang tu. Ataupun kalau jalan okey, salah pokok ni, hidup sini, kalau tak ada pokok ni aku tak langgar pokok ni. Dia ada orang macam tu, dia keliling dia cari. Maknanya nak beritahu pada kita sikap kita ni terhadap apa-apa benda yang berlaku. Contoh penyakit berjangkit yang berlaku hari ni, kalau kita nak bincang benda tu konspirasi Dajjal ke tak konspirasi Dajjal ke, wallahu a'lam, kita tak tahu. Dan cerita Dajjal ni bukan cerita zaman COVID-19 ni. Zaman Nabi Muhammad sendiri pun duk hidup, ada seorang lelaki nama dia Ibn Sayyad, ni pun dah dicap sebagai Dajjal dengan sebab suka buat benda-benda pelik. Jadi tak pelik lah kalau kita tengok zaman kita ni, bila mana datang benda-benda pelik ni, orang akan bercerita kaedah yang sama, sifir yang sama. Dan saya tengoklah trend dia ni, dia datang daripada beberapa orang ustaz juga daripada Indonesia sebenarnya. Suka cakap berlaku satu benda ni, dia bagi padu dengan hadis Nabi akhir zaman. Dia ada satu orang ustaz di Padang, Sumatera, Ustaz Zulkifli. Tuan-tuan boleh tengok Ustaz Zulkifli ni
Saya awal-awal duk ikut juga lah. Kuliah dia banyak berkaitan dengan hadis akhir zaman lah. Okay. Duk ikut, kita tengok macam okey lagi. Lepas tu lama-lama dia start buat ramalan. Dia macam geng-geng yang duk kait COVID-19 dengan ni, dia suka buat ramalan. Ramalan sekian. Dan kita tengok antara benda yang boleh kata tak betul lah. Ramalan yang dia buat 15 Ramadan baru ni akan berlakunya pekikan ataupun suara tu. Tak jadi, benda tu tak jadi. Okay. Saya dapat maklumat lah, dah ramai lah orang-orang yang tertipu dengan dia. Ada satu orang, sebelum saya pindah ke Perlis ni, ada satu orang. Dia orang-orang besar kerajaan negeri Pahang. Dia pernah panggil ustaz tu dan dia taja untuk buat satu seminar hari kiamat. Antara panel yang dijemput tu ialah Ustaz Zulkifli tu, kemudian Dr. Basit dan lain-lain lah. Okay. Masa tu dia okey lagi lah, dia okey. Cuma kata seorang datuk tu yang taja program tu, dia kata dia ajak saya pergi ke tempat dia di Padang, Sumatera. Ustaz tu. Okey. Di Padang, Sumatera tu, tempat dia lah, dia ada madrasah dia. Dia ada buat satu projek. Projek dia nama Perkampungan Akhir Zaman. Nama dia. Okey. Dia buat rumah, tapi rumah dia semua bawah tanah. Tak ada rumah yang atas tanah. Okey. Dan orang boleh beli lot rumah tu. Dan dia buatlah macam satu benteng untuk tahan daripada Ya'juj Ma'juj kawasan tu. Jadi datuk tu dia macam ragu sikit lah. Dah start ragu lah. Okay. Lepas pada tu dia balik ke Malaysia ni. Lepas pada dia pergi ziarah tengok tu, dia balik ke Malaysia dan dia kata dia dapat maklumat daripada Dr. Khalid Basalamah. Okay. Dia duduk di Makassar, jauh sikit lah. Elakkan untuk selalu berhubung dengan ustaz tu. Mana Dr. Khalid beritahu. Sebab sejak akhir-akhir ni nampak dia macam gelong klien sikit. Gelong klien. Okay. Rupa-rupanya dia tu jadi, dia kata apa, broker tanah. Okay. Dia nak suruh orang beli tanah, nak kaya. Dia memang kaya pun. Okay. Memang tak dinafikan Ustaz Zulkifli tu memang sangat kaya dan dia ada hospital dia sendiri. Dia orang Indonesia ni, ustaz-ustaz ni biasalah, businessman apa semua. Ada hospital dia sendiri. Dia memang kaya. Okay. Cuma dia orang bisnes, nampak dia guna seminar dia tu untuk majukan bisnes dia. Dia nak suruh orang beli rumah kawasan perumahan tu. Menariklah rumah dia tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok menarik. Rumah bawah tanah. Dan bawah tanah tu macam rumah semi-D lah, 3 bilik, 4 bilik. Semua tu ada. Aircon semua okey. Cuma pintu dia daripada atas, orang tak nampak daripada atas tu. Orang tengok tanah lapang, tapi bawah tu rumah 2-3 lot rumah tu ada bawah. Okay. Dan sebelum masuk kawasan tu dia ada satu dinding tinggi. Dinding tu dikatakan penahan kepada Ya'juj Ma'juj. Tara mana tahan tak tahu lah. Okay. Cuma nak beritahu yang jadi seronoknya sebab yang bercakap tu ustaz ramai ikut. Jadi orang kaya Indonesia tu beli lot-lot tanah itu. Okay. Saya tak katalah dia tu sesat 100%, saya tak berani kata. Cuma saya tengok benda ni dia jadi macam trend orang-orang barat sekitar tahun 2015, 2016 dulu. Orang Cina pun bila mana orang nak kaitkan 2012 tu dengan kiamat. Jadi ada orang-orang barat ni dia buat satu tube anti kiamat nama dia. Mana dia buat satu bekas, dalam tu ada air, makanan, minuman, beli berapa ribu dolar saya tak pasti lah. Beli dalam tu, lepas tu selamat lah. Dia punya agak tu selamat lah. Gempa bumi pun tak makan. Mana benda tu akan bergerak. Jadi trend tu trend yang sama. Cuma beza yang buat ni Islam yang buat. Dulu yang buat tu orang kafir. Sebab tu saya tengok konspirasi ni lah sekali dia akan pergi kepada okey, belilah produk dia. Dia akan pergi situ kok. Okay. Dia bukan nak terang konspirasi. Lepas pada tu dia akan pergi ke arah tu. Jadi benda ni tidak sihat sebenarnya bagi orang-orang Islam. Andai kata kalau benda tu betul konspirasi, COVID-19 ni betul konspirasi pun, apa yang kita kena buat? Kita tidak ikutlah konspirasi tu, kita tidak terpengaruhlah kepada Dajjal tu. Cuma nak sebut kepada kita bahawasanya kita telah buang masa banyak di situ. Sebab tu kalau tengok Arabi, seorang Arab pendalaman Badui, datang mai jumpa Nabi, tanya Nabi, "Matas sa'ah?" Bila berlaku kiamat? Tanya soalan pada Nabi macam tu. "Ya Rasulullah, tolong beritahu pada aku kiamat bila?"
Nabi tanya balik kepada dia, Nabi kata, wa ma a'datta laha. Apa yang kamu sediakan untuk menghadapi kiamat tu apa dia? Nabi tak jawab kiamat bila. Nabi kata, apa yang kamu sedia untuk menghadapi kiamat? Jadi daripada jawapan Nabi tu, respon Nabi tu, kita boleh tengok pentingnya kita ni bila mana duduk akhir zaman ni bukan nak cari tanda akhir zaman tu. Tanda akhir zaman tu sekadar orang kata apa, tempat untuk kita bersedia ataupun peluang-peluang untuk bersedia. Bukanlah tanda tu dengan kita cuba nak tolak. Tahu tanda tu, elakkan. Jangan berlaku benda tu sehinggalah kiamat tu jadi lambat sikit. Tak akan berubah tau. Sebab tu kalau kita tengok, saya ingat dulu pernah jadi isu lah bila mana negara-negara Arab ni yang baru kaya ni, negara-negara teluk yang baru jumpa minyak apa semua ni, dia duk buat bangunan. Kita tengok UAE, Dubai semua buat bangunan, Arab Saudi pun buat bangunan. Okay. Jadi pada waktu tu orang-orang kita ni lah, sebahagian ustaz-ustaz kita ceramah, dia duk cerita tentang tanda kiamat ialah orang-orang yang mengembala kambing tak pakai selipar akhirnya buat bangunan. Merujuk pada kawan tu lah, kawan-kawan di negara Arab tu lah yang kaya tu. Okay. Jadi kuliah tu dia macam nak beritahu kita ni jangan duk buat bangunan tinggi. Macam tu dia nak beritahu. Sebab buat bangunan tinggi tu boleh menyebabkan tanda kiamat tu jelas sangat. Okay. Jadi saya tak tahulah ni berita betul ke tak. Cuma adalah satu orang Indonesia, dia pergi buat umrah. Dia tanya orang Arab, masa tu bangunan bangunan jam tu baru siap di Mekah. Menara jam tu baru siap. Dia tanya orang Arab, sebab apa buat bangunan ni? Tak tahu ke Nabi kata kalau buat bangunan tinggi ni ialah tanda-tanda dekat kiamat? Maka Arab tu jawab, sebab tu kami buat, nak suruh sedar kiamat tu dekat. Jawab pada Indonesia tu, kalau tak buat lagi tu tak sedar kiamat bila? Sedap jugalah jawapan Arab tu. Maknanya dia punya fahaman, jangan duk buat lagi. Buat tu makin cepat kiamat. Dia tak akan berubah dah. Kiamat tak akan makin cepat makin lambat dah, tak ada. Okay. Cuma tanda-tanda tu kita tak dapat nak tolak. Dia pasti akan berlaku. Sebab tu para ulama letak tanda kiamat yang pertama ialah kewafatan Nabi. Tu tanda yang pertama. Tak dapat nak tolak benda tu. Dia pasti akan berlaku. Tidak akan dapat lagi kita adjust apa-apa, tak boleh. Okay. Cuma tanda-tanda kiamat ni kita baca tentang dia ialah tujuannya untuk bersedia sebenarnya. Tujuannya lah untuk bersedia. Okay. Jadi tu sikit sebanyak kita punya kata apa, perkongsian lah. Lama ni 6.47 dah. Okay. Kita baca sikit risalah ni, tidak mencela makanan. Sementara nak masuk pukul 7 ni. Okay. Hadis Nabi SAW, perbahasan kita pada pagi ni. Hadis Nabi daripada Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika Nabi SAW berselera, baginda memakannya. Jika Nabi tidak suka, baginda membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Okay. Kita dah pernah sebut dah hadis ni 2-3 minggu lepas. Okay. Jadi kita terus pada pengajaran hadis. Pengajaran hadis yang disebut sini, Nabi SAW tidak begitu mementingkan isu makanan. Jika selera, baginda menjamahnya. Jika tidak, baginda meninggalkannya. Ini kerana tujuan hidup di muka bumi ini bukanlah untuk makan semata-mata, tetapi untuk menghambakan diri pada Tuhan. Makanan yang dijamah cukuplah hanya sekadar dapat berdiri tegak untuk menjalankan tanggungjawab harian sebagai hamba Allah. Ini pengajaran hadis yang pertama. Daripada hadis ni kita boleh tengok Nabi ni bukanlah orang yang terlalu particular sangat dengan makanan ni. Maknanya makanan nak kena rasa macam ni, nak kena hidang cara macam ni, nak kena makan dengan cara macam ni, tak ada. Nabi tidak terlalu mementingkan benda tu. Cuma Nabi, kalau Nabi rasa nak makan, Nabi makan. Kalau Nabi rasa tidak berselera nak makan, Nabi tak makan, dan Nabi tak kata apa-apa pada makanan. Bahkan Nabi tu sendiri, perbuatan Nabi tu makan dan minumnya menunjukkan pada kita Nabi ni bukanlah orang yang terlalu meletakkan tujuan hidup tu ialah pada makan. Sebab tu kalau kita tengok, kita hidup di dunia ni
Dia ada orang, dia suka makan. Suka makan. Makan ni semua kena makan. Sebab nama manusia memang kena makan lah. Sebab kalau tak makan, tidak ada tenaga kita. Okay. Cuma falsafah makan itu agama kita ajar. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kata Nabi, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Tidak memenuhkan anak Adam itu tempat yang paling buruk di badannya melainkan perut. Sebab tu Nabi kata cukuplah bagi anak Adam tu bila dia nak makan, dia penuhkan 1/3 daripada bahagian perut dia. Penuhkan 1/3 daripada bahagian perutnya. 1/3 lagi udara, 1/3 lagi ialah air. Nak sebut pada kita sini apa dia? Makan sekadar untuk menggagahkan diri untuk hidup dan bergerak. Tapi bukanlah hidup untuk merencana makan. Sebab tu kau tengok ada sebahagian ulama yang dia orang tak peduli sangat bab makan ni. Dia orang makan, tapi dia orang bukanlah hidup nak kena fikir, saya tak makan lagi makanan ni. Kena try ni. Dia ada orang tuan-tuan, dia sangguplah buat benda macam tu. Tuan-tuan tengok sebahagian orang dia sanggup buat, orang kata pun cari geng-geng nak rasa makanan. Musafir untuk rasa makanan. Bukan musafir menuntut ilmu, musafir untuk rasa makanan. Ada orang daripada orang kata apa, tempat-tempat yang jauh, sangguplah pergi ke satu tempat nak rasa makanan. Kumpulan-kumpulan yang ada motor besar, rider. Saya duduk di Kemaman dulu, banyaklah orang-orang kaya, orang oil and gas ni, dia banyak motor-motor macam tu. Okay. Ujung minggu, dia sebelum trend bawa basikal, sekarang ni orang bawa basikal pula. Okay. Dulu trend motor besar. Okay. Basikal tu kecil tapi harga sama macam motor tu kau. Okay. Okay. Bawa motor besar, nak pergi ke Temerloh daripada Kemaman. Sebab nak cari ikan patin. Musafir untuk cari patin. Puas dah makan ikan patin, jumpa satu kedai nama Lemang Tok Ki, Bentong ke mana. Musafir pula ke sana. Jadi saya kata bukanlah nak kata benda tu salah, benda tu mubah, boleh, tak ada masalah. Cuma orang kata apa, sampai tahap office hour kerja tu, sebab saya mengajar di sebahagian pejabat-pejabat orang Anggih ni, habis kuliah ni cakap, minggu ni nak pergi mana? Lemang Tok Ki-nya, Lemang Tok Mu ke, ikutlah. Okay, mana nak beritahu dia kata, ada orang dia sanggup musafir ke arah tu. Demam kalau tak boleh arrange benda tu. Jadi kita tengok banyak buang masa sampai sana makan balik ke Kemaman balik. Okey. Mana nak beritahu kita ada orang dia sanggup, tak ada buat apa pun sana. Masuk kawasan penuh cerun apa semua, balik. Okey. Dan harga bukan murah. Kita tahu dia orang banyak duit, tapi kadang-kadang orang kata apa, dia punya kepuasan manusia dia ke arah tu. Pergi tempat ikan patin, beli ikan patin muncung, satu mangkuk dekat dengan 60-70. Makan 5-6 orang, 12 orang, 2,000 makan. Masuk musim durian, cari durian pula, Bentong apa semua. Mana kita tengok manusia dia suka ke arah tu. Saya ingat Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah ni seorang tokoh hadis. Dia pernah sebut saat-saat akhir hayat dia. Dia kata, aku ni daripada zaman muda, aku pernah berhasrat nak makan satu makanan nama dia halwa. Halwa ni makanan orang Oman hari ni. Halwa ni dia macam dodol ni sebenarnya. Okay. Tapi dia sedap sikit lah. Pada dodol kita di Malaysia ni, dia ada rempah-rempah sikit dalam tu. Daripada umur 20-an dia kata, aku ishtaha li aklihi. Aku berhasrat nak makan benda tu. Sampailah hari ni, dia sebut kata-kata dia tu, umur dia dah 68 tahun pada waktu tu. Mana dia dah nak meninggal, dia kata apa tu dia meninggal, umur 70 lebih dia meninggal. Dan anak murid dia kata Ibn Khuzaimah wafat dalam keadaan tak pernah makan halwa dengan sebab sibuk duk cari hadis. Tak pernah, tak sempat. Tak sempatlah nak arrange, maknanya tak ada lah arrange dengan anak murid, jom kita pergi Oman. Kita pergi cari halwa, balik baru kita belajar hadis. Tak ada. Tak sempat nak buat benda tu. Nak sebut pada kita, kalau dapat makan, makanlah. Kalau dapat makan, makanlah. Okey. Tapi semata-mata hidup nak arrange benda tu, tak perlu lah. Tak perlu. Maknanya kalau terlintas makan, tak ada, tak apa. Tidak ada masalah pun. Maknanya sampai tahap kena keluar belanja, kita sebut bazlul majhud, maknanya bersungguh-sungguh nak ke arah tu. Ini ialah benda yang sangat-sangat tak betul lah. Sebab tu Nabi kata tidak ada tempat yang paling buruk bila mana ada Adam tu penuh kan, ialah
perutnya. Dan orang kita ni dia selalu berpegang dengan falsafah makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Kata-kata tu taklah tepat 100%. Okey. Orang selalu tanya saya, kata-kata tu hadis Nabi ke tak? Okey. Pertama sekali, makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Kata-kata tu ada tak dalam hadis? Tidak ada. Hadis sahih ada sebut tak? Tak ada. Yang macam tu. Hadis dhaif ada sebut tak? Tak ada. Hadis palsu ada? Tak ada juga. Ni 3 kategori pun tak ada. Okey. Saya duk buat carian zaman belajar tu. Di pada mana asal kataan ni? Okey. Rupa-rupanya kata-kata ni diasal daripada sebuah kitab Syiah. Dia mari pada tu. Saya tak ingatlah, tapi Al-Kulaini yang riwayatkan. Yang riwayat kata-kata tu. Okey. Jadi orang kita ni selalu duk buat lah. Zaman-zaman dulu duk buat kata-kata semangat ni, buat tulis dekat dinding sekolah ke apa semua, dinding kantin ke apa semua. Okey. Nak bagi falsafah makan. Dia macam ni tuan-tuan. Makan sampai kenyang, kenyang betul ni adakah dilarang dalam agama? Tak dilarang pun. Makan yang memudaratkan sehingga kita lemah buat ibadah itu dilarang dalam agama. Sebab ada hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah tu sendiri dia pernah, hadis tu riwayat Bukhari atau Muslim, saya tak pastilah, kena cek balik. Cuma Abu Hurairah ni Nabi pernah panggil ni yang terakhir. Nabi pernah panggil dia untuk beri makanan kepada Ahlus Suffah. Ahli Suffah yang duduk di pinggir Masjid Nabawi. Beri makan dan panggil asnaf-asnaf. Abu Hurairah pada waktu tu dia lapar. Jadi dia patuhlah arahan Nabi tu, dia bawa makanan tu dia bagi. Lepas daripada dihantar makanan tu kepada Ahlus Suffah, makanan tu ada lagi orang hantar dekat rumah Nabi. Susu lah. Yang riwayat tu sebut susu. Okey. Sampai rumah Nabi tu, Nabi kata, wahai Abu Hurairah, ni duk ada lagi makanan ni ataupun susu ni, hantar lagi kepada golongan tu. Dia tu duk lapar. Dia tu duk terfikir dah. Nabi ni suruh aku hantar, tak bagi dah aku sikit bahagian. Dia lapar. Okay. Okay. Balik semula ke rumah Nabi, ada lagi. Ni kali ketiga. Nabi suruh hantar. Maka dia hantar. Dia dalam hati pada waktu tu hot temper dah sikit lah. Nabi ni 3 kali dah suruh. Tak bagi. 1 portion boleh tak sebut, suruh aku makan. Balik kali ketiga tu, Nabi tahulah Abu Hurairah. Sahabat-sahabat ni dia bukan jenis dapat peluang makan banyak. Okay. Maka Nabi kata, wahai Abu Hurairah, duduk dan minum susu ni. Dia minum 1 mangkuk. Minum. Sederhana, tak kenyang sangat. Lepas tu ada lagi susu. Nabi kata, minum Abu Hurairah, minum. Dia minum, dia kenyang. Dia dalam hati tu duk berasa dah. Kok turun wahyu kot. Allah Ta'ala beritahu pada Nabi, Abu Hurairah ni tak puas hati, makanan tak bagi kat dia. Tu yang Nabi suruh minum. Dia minum. Dah kenyang dah. Nabi kata, minum Abu Hurairah ni, ada semangkuk ni. Dalam riwayat tu Abu Hurairah kata, sampai air susu tu aku dapat rasa dekat dengan kerongkong aku. Sangat, maknanya kalau orang Terengganu kata kenyang meneting lah, maknanya terlalu kenyang. Jadi hadis tu nak beritahu pada kita, boleh makan sampai kenyang, tapi jangan selalu duk beramal dengan hadis ni. Nanya beramal dengan hadis ni selalu. Tanya sebab apa makan banyak? Abu Hurairah makan banyak. Kacau. Cuma nak beritahu pada kita, bolehlah nak makan sampai kenyang sekali-sekala tu boleh. Okey. Untuk mengelakkan pembaziran apa semua tu makanlah. Okay, tapi selalu makan dengan cara tu tak boleh juga. Okey. Cuma nak sebut pada kita, makan, cara makan tu Nabi tak pernah aturkan pun. Nabi tak pernah atur. Seseorang tu bila mana dia rasa dia perlu nak makan, dia makan. Kalau dia rasa tak perlu makan dan dia rasa makan tu boleh memudaratkan dia, maka dia stop makan. Dia stop makan. Dia tahu dah dia nak buat kerja yang perlukan concentration dan dia tak boleh makan terlalu banyak sebab dia cepat mengantuk apa semua, maka jangan makan banyak. Makan sederhana. Orang-orang yang nak belajar apa semua, makan. Perlu kepada dia untuk dia makan. Okay. Cuma makan dengan kadar yang sepatutnya. Sebab tu kalau tengok Nabi dan para sahabat, itulah cara makan Nabi dan para sahabat. Sebab tu kalau kita nak cari hadis yang tunjukkan rutin makanan Nabi, tak akan pernah kita akan jumpa. Sebab corak kehidupan Nabi dan para sahabat ni, diorang tak banyak makanan. Sebab tu ada hadis yang disebutkan dalam riwayat Tirmizi, Nabi ni pernah 2 hari, 3 hari berturut-turut tak makan apa-apa.
Dan para ulama sebut Nabi ni kalau dia makan sehari, dia tak akan lebih 2 kali kenyang. Kalau hari tu ada banyak makanan. Maksudnya Nabi makan, dia tak akan rasa kenyang dalam hari tu lebih pada 2 kali. Beza dengan kita, sebab kita makan pagi kenyang dah sekali. Pukul 10 lagi minum pagi pula, kenyang kali kedua. Tengah hari pula kenyang kali ketiga, lebih dah tu. Nabi 2 kali je. Lepas tu petang lagi kenyang pula kali keempat. Malam kenyang pula sekali lagi, 5 kali kenyang sehari. Jadi jauh benarlah kita dengan Nabi ni. Cuma nak sebut pada kita benda tu tak salah. Okay. Cuma nak sebut itu je yang ada. Yang ada cerita. Dan ada pun cara-cara makan yang tertentu tu tidak ada. Maknanya Nabi ni portion makan dia banyak mana. Cuma dalam hadis tu sebut saghirul luqmah. Nabi ni kalau makan, Nabi kecilkan suapan tu. Nabi tak suap banyak. Sebab kebiasaan orang Arab kalau dia suap banyak. Tuan-tuan boleh tengok macam mana orang Arab makan, dia makan tu banyak. Dia cara dia suap tu tak macam orang kita lah suap. Orang ni dia makan banyak. Nabi tak makan dengan cara tu. Nabi tak makan dengan cara seperti tu. Tapi Nabi kecilkan dia punya suapan tu. Maknanya Nabi, orang kata apa, tidak gelojoh lah. Maksud dia Nabi tu bukan orang yang gelojoh bila mana makan. Okay. Cuma yang penting dengan hadis ni nak beritahu pada kita bahawasanya Nabi ialah bukanlah seorang yang suka mengkritik makanan. Tak suka kritik. Hatta makanan tu dimasak oleh isteri Nabi pun Nabi tak kritik. Nabi tak kritik terlampau sangat. Maknanya Nabi kalau Nabi tak suka, Nabi diam je. Cuma saya nak sebut sikit, dia ada satu cerita kan. Cerita tu hadis palsu pun sebenarnya, cuma orang selalu duk cerita. Cerita seorang perempuan bagi kepada Nabi ni buah limau. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kot cerita ni. Nabi dapat buah limau tu, Nabi koyak, Nabi makan. Nabi tak bagi pun dekat seorang sahabat. Semua sahabat duk tengok. Sahabat jarang dah makan limau. Limau apa, limau Bali, Perak, tak tahu. Okay. Cuma limau dia sebut. Makan. Nabi makan seorang. Semua sahabat ni terliur tengok. Jadi perempuan yang bagi tu dia suka tengok Nabi makan. Okay. Selesai Nabi makan, habis Nabi makan buah limau tu, perempuan tu pergi. Okay. Maka sahabat pun tanya Rasulullah, kebiasaan kamu kalau makan kamu bagi kat orang, tapi hari ni kamu makan seorang. Okay. Maka Nabi kata, ketahuilah limau tu sangat masam. Kalau aku bagi kat kamu, kamu tak akan dapat tahan berkerut muka kamu dengan sebab masam. Jadi aku nak elak kamu tak berkerut muka, berasa hati kawan yang bagi, aku makan semua. Hadis tu palsu tuan-tuan, tidak ada riwayat pun. Okay. Betul lah, memang ada lah perbuatan-perbuatan lain ke arah tu. Cuma nak sebut pada kita, tuan-tuan boleh fikirlah, limau nak cari di tanah Arab waktu tu payah sikit. Ni bukan macam kawasan kita, orang ada jual apa semua. Okay. Dia kena tengok suasana, situ tanah Arab tu kurma yang mudah ada. Okay. Kalau ada pun buah-buah yang biasa lah. Okay. Tapi kalau anggur, limau tu kategori payah sebenarnya nak tumbuh di negara Arab tu, agak payah. Okay. Jadi nak dengar satu hadis tu mesti kena, orang kata apa, kena fikir jugalah kewujudan benda tu. Kewujudan, orang kata apa, perkara yang disebut tu ada tak di dalam suasana masyarakat ada tu. Okay. Jadi nak sebut pada kita, Nabi memang seseorang yang sangat menjaga cara makannya, dan Nabi tidaklah mengaibkan makanan. Nabi tak kata apa-apa dan Nabi tak buang. Sebab tu ada satu hadis yang daif. Hadis ni daif. Nabi sebut dalam riwayat Abu Daud, Nabi kata, akrimu khubuzakum, muliakanlah roti-roti kamu. Sebab roti tu makanan ruji lah. Tapi orang Arab dia faham literal. Sebab tu kita tengok orang Arab, dia orang suka membazir makan ni. Ayam tak habis, kambing tak habis. Okay. Cuma kalau tang roti tu dia orang tak buang dalam tong sampah. Dia orang ada satu tempat khusus kumpulkan roti tu. Tuan-tuan tengok negara Arab, tong sampah, ada satu tong tu penuh dengan sampah, makanan apa semua ni. Tapi ada satu tong tu roti je semua. Okay. Saya awal-awal dulu saya hairan, saya tanya. Lepas tu ada seorang pokcik tu kata, Nabi kata akrimu khubuzakum. Kita balik tengok syarah hadis. Nabi kata akrimu khubuzakum tu maksudnya makan bagi habis, bukan makan tak habis kamu letak dalam tong sampah yang asing. Masalahnya dia orang tu gasing tong sampah. Maknanya jangan buang tempat dengan sampah-sampah lain. Okay. Tak betul ke cara tu? Maknanya makan sampai habis, sebab dia orang Arab tu, dia ada satu perangai dia kalau makan, dia beli
lebih daripada hak yang diperlukan. Beli orang kata apa, beli roti saya jual pakai kilo kan, tempat kita ni Gardenia gitu ya, jual pakai kilo. Maknanya dalam 20 sen sekilo, 30 sen sekilo. Dan dia orang ni selalu beli dengan amount yang banyak lah. Saya ingat saya mula-mula sampai Jordan, kita tak biasa beli roti. Okay. Saya dengar orang-orang Arab yang beratur tu semua beli roti 2 dinar. 2 dinar ni dalam 10 ringgit lah duit kita. Okay. Dia roti di Jordan tu, roti Aish Syami tu, dia 20 kurush tu 20 sen lah. Sekilo. Jadi tuan-tuan boleh kira lah 2 dinar tu berapa kilo. Sebab saya first time baru sampai, hari kedua baru sampai. Tak ada makanan. Kawan-kawan suruh turun beli roti. Kita beli roti. Lepas tu kita dengar orang Arab tu semua 2 dinar. Sebab dia kena ambil nombor tu kedai tu. Saya tak tengok lagi orang Arab bawa roti banyak tu. Sampai kat saya dia tanya, nak berapa? Saya kata 2 dinar. Okay. Sampai dekat saya 2 dinar tu penuh kiri kanan. Arab tu tengok, nak jual sandwich ke apa. Okay. Sampai kat rumah roti tu tak habis. Sebab roti Aish tu dia lambat makan, dia jadi kerah. Orang Arab kalau dia kerah, dia akan jemur buat bagi makan kambing pula. Okay. Orang tak makan, kambing nak makan. Okay. Cuma nak beritahu kita tak biasa, kita biasa beli sikit je. Jadi cuma nak beritahu pada kita, makan bagi sikit, dan kalau tak sedap jangan aibkan makanan tu. Itu point dia berdasarkan hadis ni. Okay. Jadi setakat tu saja kot kita punya perkongsian pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.